أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين أما بعد. Yang saya kasihi Datuk Haji Abdul Halim, tuan-tuan staf daripada Mat'am Al-Arabi, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa yang dikasihi dan rahmati Allah. Nabi SAW bersabda, an Asma bin Yazid, an-Nabi SAW qal, ala akhbirukum bi khiyarikum. Qalu, bala ya Rasulullah. Qala, alladhi idha ru'u dhukirallah azza wa jalla. Riwayat oleh Ahmad. Daripada Asma bin Yazid, daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, ketahuilah, siapakah rakan bagi kamu, yakni sahabat? Maka Nabi bertanya, ketahuilah, iaitu sahabat yang baik bagi kamu, iaitu sahabat yang apabila kamu lihat dia, kamu akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang baik disebut dalam hadis ini, bila kita tengok dia, kita ingat Allah. Kita tengok sahabat kita yang paling baik dalam rumah kita, siapa? Suami kita. Kita tengok dia, kakak tengok dia, ingat Allah tak? Kalau tak ingat Allah, suami kita tu something wrong. No? Sahabat baik kita bagi seorang lelaki dalam rumah ialah isteri kita. Kita tengok isteri kita, kita ingat Allah tak? Ha? Ataupun meluat. Sahabat yang baik, kita tengok ingat Allah. Sebab itu sahabat yang baik bagi Nabi SAW ada 10 orang yang jamin syurga. Bagaimana sahabat Nabi ni yang jamin syurga? Saya nak ulas satu-satu. Yang disebut Asyarul Mubashirina fil Jannah, 10 orang yang jamin syurga. Yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi dan juga bapa mertua Nabi. Sayyidina Abu Bakar, kenapa dia ni jamin syurga? Sahabat Nabi yang paling akrab. Dia jamin syurga kerana dalam hidup dia, Rasulullah tu dalam diri dia. Dia sayang sungguh Nabi. Sayang sungguh. Sebab tu disebut As-Siddiq. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi sampai, apa yang Nabi bagi tahu, As-Siddiq, dia membenarkan. Dia sayang sungguh. Kita dalam diri kita, Nabi ni tak ada. Kan? Orang lelaki, Nabi ada ketika hari Jumaat. Bila khatib kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, suruh selawat. Barulah dalam hati kita, oh Nabi tu ada. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar ni, Nabi tu dalam diri dia. Nak cerita kakak abang, orang yang tak pernah ni pergi ke makam Nabi ataupun pergi ke ziarah kubur Nabi, kita tak rasa kehadiran Nabi. Saya pernah bawa orang OKU tolak pergi Mekah. Kira masuk melalui Babus Salam tu, kan pintu Babus Salam, orang perempuan tak tahu, orang lelaki tahu lah. Pintu Babus Salam, sebab mereka tak boleh masuk melalui pintu tu. Masuk melalui Babus Salam tu tolak dengan kursi. Sebab tu ingat, di Mekah, di Madinah, kita tolong orang, Allah tolong kita. Tolong orang, Allah tolong kita. Sebab tu, bila saya bawa orang OKU ni, saya tolak. Tolak, saya beritahu pakcik, kalau rezeki pakcik, rezeki saya. Dia kata, rezeki macam mana? Tengok sekali lagi. Saya pun tolak. Tolak, ingat. Tuan-tuan masuk melalui Babus Salam, orang lelaki nak abang ni. Masuk Babus Salam, tengok tiang nombor 5. Tiang nombor 5 tu dia tulis, hazihi, dia kata, hazal had Masjid Nabawi. Itulah Masjid Nabi yang asal. Kemudian jalan depan sikit, kita akan jumpa mihrab. Itu ialah mihrab Sayyidina Osman. Dia berdengung sikit. Kemudian jalan depan sikit, membar. Membar tu Nabi kata, ma baina membari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Daripada rumah membarku ke rumahku ialah taman syurga. Jalan depan sikit ialah mihrab. Mihrab itu ialah mihrab Nabi SAW. Orang yang pernah pi, cerita tu dalam hati dia nampak dah satu-satu. Orang perempuan tak nampak sebab tak boleh masuk. Jadi saya tolak.
Saya kata, pakcik, rezeki saya. Tolak, tiba-tiba ada seorang polis. Dia tengok-tengok. Ya akhi. Dengung ah. Tengok. Ya akhi. Abuk. Faham tak abuk? Abuk tu maksud dia, bapak kamu kah? Bukan kepala bapak kamu. Tolong. Yang bis. Bapak kamu kah? Saya kata, na'am. Na'am tu ya. Ingat kan? Na'am tu ya. Kalau mat'am, restoran. Jangan pergi pula. Ta'al, mat'am. Bunyi macam sama. Na'am dengan mat'am. Beza. Na'am ya. Mat'am, restoran. Na'am. Bila na'am, ta'al. Tengok, orang Arab ni, dia ada beza dia. Kalimah Arab. Kalau orang perempuan, dia tak panggil ta'al. Dia akan panggil ta'ali. Sebab Quran ni dia hormat orang perempuan. Kalau orang perempuan maksud ta'ali sila, tapi dia menghormati, maksud dia rendahkan suara. Dia hormat orang perempuan. Itu Islam. Sebab tu bila cakap dalam bahasa Arab, kalau perempuan ta'ali, kalau lelaki ta'al. Kalau ramai ta'alu. Tu beza dia. Sebab tu dia ta'al, dia kata, bila kata ta'al, saya pun tolak. Bila tolak, terus masuk dalam Raudah. Ingat, di Madinah, di Mekah, kita tolong orang, Allah tolong kita. Saya pun tolak, masuk dalam Raudah. Bayang tuan-tuan, nak masuk Raudah ni kena berebut. Tiba-tiba bawa dengan kursi roda, Allah mudah. Akhirnya masuk dalam Raudah. Bila masuk betul-betul dengan mihrab Nabi. Bila masuk dalam mihrab Nabi, saya kata, pakcik boleh bangun tak? Dia kata, saya tak boleh bangun yang duduk atas kursi ni. Kan? Aku pun bodoh pergi tanya yang itu. Dah memang tak boleh bangun dah. Kan? Lepas tu saya kata, pakcik, tak apalah. Pakcik, walaupun tak boleh bangun, pakcik semayang duduk. Duduk atas kapet. Dia kata, pasal apa? Semayang duduk ah. Saya pun tarik. Dia duduk di bawah. Bila duduk, dia angkat takbir. Allahu Akbar. Terus dia semayang, dia sujud. Habis semayang, saya kata, pakcik, sujud lagi. Lamakan doa ketika sujud. Dia kata, pasal apa? Pakcik tahu tak pakcik semayang ni di mana? Dia kata, di Raudah lah Ustaz. Memanglah Raudah. Tahu tak ni di mana ni? Di mana? Raudah lah Ustaz. Memanglah Raudah. Tahu tak di mana ni? Apa siapa Ustaz? Pakcik tengok di depan ni. Ada apa ni? Dia kata, ni melengkung ni apa? Saya kata, pakcik, melengkung ini ialah mihrab Nabi. Sebenarnya pakcik sujud tadi. Pakcik sujud di atas tapak kaki Nabi SAW. Bila sebut macam tu, dia teriak, Alhamdulillah Ustaz. Saya kata, pakcik, Alhamdulillah, saya 18 kali lah. Tak dapat lagi, pakcik duduk tepi, bagi aku pula. Nak abang kata, ya Allah, boleh dapat semayang situ. Rasa punya sedapnya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW. Sebab tu nak cerita, tuan-tuan tak reti. Kecuali orang yang pernah pergi. Bila pernah pergi, cerita tentang Raudah Nabi, rumah Nabi, kita akan rasa, ya Allah, kalau tak ada Nabi, siapa kita? Cuba bayang ni. Kerana Nabi ni, Sungai Petani ni ada orang Islam macam ni. Kan nama Muhammad, nama Aisyah, nama Abdullah. Kalau tak ada Nabi, tak ada nama Abdullah. Tak ada mat'am ni. Mungkin tak ada masjid merbuk ni. Tapi Alhamdulillah kena Nabi. Sebab tu tuan-tuan, sahabat Nabi ni nama Abu Bakar. Kenapa dia masuk syurga? Kerana Nabi segala-galanya. Tuan-tuan ingat tak ketika mana hijrah Nabi? Dia bersama Nabi. Naik Jabal apa nama? Jabal apa? Jabal Sur. Saya duk bagi tahu jemaah tak, jom kita naik Jabal Sur. Dia kata, berapa lama nak naik? Saya kata 2 jam. Siapa yang pernah nak naik, naiklah. Saya banyak kali dah tak pernah naik. Siapa nak naik 2 jam. Kan? Memanglah teruk. Tapi naik tu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ini sahabat yang paling baik. Kerana apa? Kerana Abu Bakar ni Nabi segala-galanya. Ketika duduk dalam gua tu, dia sayang Nabi macam mana? Dalam gua tu ada lubang. Saya cerita dalam ceramah. Dalam lubang tu, bila dia tengok ada binatang berbisa, dia sayang Nabi, dia ambil jari, dia jolok. Binatang tu keluar, dia jolok. Takut binatang tu sengat Nabi. Tu sayangnya Nabi. Tiba-tiba jolok-jolok, binatang tu gigit. Bila gigit ni, dia tak tahan, sakit. Sedangkan Nabi masa tu tidur atas riba.
Kita ni tuan-tuan, Abu Bakar ni bapa mentua Nabi. Nabi tu menantu boleh tidur atas reba pak mentua. Saya nak tanyalah pakcik-pakcik yang ada menantu. Pedah tak menantu tidur atas reba pak mentua? Try lah balik tengok pakcik tu. Balik-balik, mat! Mat! Tidur! Dia kata, pak mentua aku ni nak mampu ya pak. Perangai pelik sangat ni. Ni tidur atas reba pak mentua. Bila tidur, binatang tu keluar, dia tidur. Binatang tu sedolok. Dolok-dolok sengat. Nabi tidur nyenyak. Bila tidur nyenyak, dia nak kejut Nabi tak. Nabi tuan-tuan kekasih Allah, bukan Abdullah Khairi. Nabi ni kekasih Allah. Dia sayang Nabi, dia buat tak tahu. Takut binatang tu sengat, dia tahan. Binatang tu sengat. Sampai sakit sangat, menitis air mata dah. Jatuh atas pipi Nabi, Nabi jaga. Wahai Abu Bakar, kenapa menangis? Ya Rasulullah, macam mana aku tak menangis? Kata. Dalam lubang ni ada binatang. Aku takut dia keluar gigit kamu. Aku buat masuk jari, dia sengat jari aku tak tahan. Aku tahan. Air mata aku jatuh. Ya Rasulullah, aku menangis kerana aku sayang kamu, ya Rasulullah. Sebab tu kita ni nak jadi sahabat ni, orang yang sayang Nabi macam mana? Orang yang bila kita tengok ingat Allah. Sebab tu tuan-tuan datang hari ni. Datang ni kerana apa? Untuk ingat Allah. Ini sahabat kita ni yang saya nak tanya makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang. Kita main sini kerana kita seorang kah? Tak, kawan kita main kan. Saya tengok tadi Bonti. Sebiji kereta keluar merenyut. Kerana apa? Kerana kawan-kawan kita, betul tak? Jom Ustaz Abdullah Khairi. Dia kata Ustaz mana? Ada rekah orang. Dia kata, aku jom, aku nak pergi juga. Tu yang main sebiji kereta sampai 8 tu. Ada yang kata, Ustaz juga. Tuan-tuan duk pergi, meluat dia. Tu tak main juga. Sebab tu tuan-tuan, kawan kita ni ingat Allah. Sebab tu Nabi bersahabat dengan apa? Abu Bakar. Kerana apa? Dia membenarkan apa yang Nabi. Sebab tu disebut As-Siddiq. Dan Alhamdulillah, sahabat yang kedua siapa? Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar yang dijamin syurga? Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kerana dia selalu menangis dalam hidup dia. Sehingga kan lorah air mata dia ni, kan nampak ni. Kerana apa? Selalu menangis. Sahabat Nabi nama Sayyidina Umar, dia jamin syurga kerana air matanya selalu mengalir. Ingat Allah. Sebab tu kita tuan-tuan nak jadi orang yang baik, selalulah kalau kita ingat Allah, menangislah. Nabi kata, ya beku, menangislah. Fa in lam tabku fatabaku. Tak boleh paksa. Kita paksa. Air mata yang mengalir secara paksa kakak abang, padam api neraka kita. Jangan kata, aku tak pernah menangis, aku hebat. Dah, orang yang teriak ni, hati dia lembut. Hati dia lembut. Betul tak? Kita duduk, saya kadang-kadang duduk kan, bagi rasa hati ni, ya Allah, lemahnya. Sebab kita mati esok apa tak bawa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Wattaqu ya ulul albab. Kalaulah orang tu orang yang berfikir, ingat, takwa itulah bekal kita. Sebab tu dia fikir balik, aku ni apa pun tak bawa. Kurang-kurangnya air mata yang aku teriak selalu ni, padam api neraka aku jadi ya. Betul tak? Kalau nak ikut semayang kita, jamin syurga dah pakcik? Saya tanya. Jangan nak bohong lah. Sama lah ustaz ke, tak ustaz ke. Allahu Akbar. Kunci hilang seminggu, boleh ingat tu. Jangan bohong lah. Betul tak? Allahu Akbar tu boleh ingat tu. Allah, semua apa yang tak ingat boleh ingat dalam semayang. Sebab masa lain sibuk, masa semayang, masa tu boleh ingat. Sebab tu Sayyidina Abu Umar ni sesa menangis. Tuan-tuan ingat tak? Dia ni hebat tak hebat? Sayyidina Umar ni ketika saat kematian dia. Dia ni seorang pemimpin. Dia seorang yang hebat. Dia tuan-tuan hebat tak hebat? Baju dia dua lai lah saya cerita. Satu baju elok, satu baju yang ditinggal oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan seekor kaldai. Kaldai tuan-tuan yang diberi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika duduk di Madinah. Dia memerintah tuan-tuan suku dunia masa tu. Sampai dekat Samarkand. Ni saya baru balik Uzbek ni. Baru sampai 4 hari. Pi di sana tengok Samarkand. Nama seorang sahabat yang membuka Samarkand. Nama Utaibah bin Muslim. Utaibah ni hebat tak hebat tuan-tuan. Ketika dia tidur, dia mimpi Nabi Khaidir datang. Lalu Nabi Khaidir kata, wahai Utaibah, binalah di tempat tidur ini akan masjid aku. Lalu ada masjid Nabi Khaidir. Di Samarkand. Dan Alhamdulillah sampai Samarkand, sampai sana punya dahsyat. Dia memerintah tuan-tuan cukup adil. Dan dia cukup zuhud. Zuhud macam mana?
Selalu tuan-tuan tengok apa yang rakyat buat kalau tersilap. Dan bila tersilap, dia balik munajat, dia menangis. Itu hebat dah. Kan? Kita nak tanya apa kelebihan yang ada pada diri kita hari ni. Kita fikir tengok. Ada tak kita ni cinta pada Nabi? Ataupun kita selalu menangis? Ataupun ada lagi sahabat saya nak cerita lagi. Satu hari tuan-tuan datang seorang anak muda daripada Damsyik. Ainal Amirul Mukminin? Mana Sayyidina Umar? Dia kata tu. Lah tidak wahkok kurma. Ya Allah, Sayyidina Umar, zuhudnya engkau. Tidak wahkok kurma. Baju dua lah. Baju Allah tampung pun. Wahai Umar, ada gubernur kamu di Damsyik bukan tidur atau wahkok kurma. Dia nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ni ada istana besar. Katil dia punya cantik kalau tidur. Dia naik bukan kaldai macam kamu yang diberi oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia naik ni orang usung. Sayyidina Umar kata, takkanlah Muawiyah nak buat macam ni. Muawiyah ni sahabat Nabi. Muawiyah banyak merawi hadis tuan-tuan. Jangan kita duk hina Muawiyah. Lalu kata Sayyidina Umar, apa aku nak pergi? Sayyidina Umar ambil kaldai dengan pembantu, berjalan. Dikatakan 2 bulan sampai di Damsyik. Masa tu tuan-tuan, Muawiyah pakai baju cantik ni. Dengan jubah mahal. Dengan manik-manik kebesaran. Dengan orang usung dia. Bukan naik kaldai, orang usung. Tu dia, duk lenggak atas tu kan. Masa tu Sayyidina Umar naik kaldai. Dengan janggut panjang, tak sempat nak shape. Lebih kurang macam tu lah. Tapi Sayyidina Muawiyah dia kenal. Dia tengok-tengok. Pengawal! Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Pengawal kata, tak kot. Dak Umar Al-Khattab. Dia kata, Umar Rojek kot. Umar Rojek Abdul Piramlian. Dak Umar Al-Khattab, turunkan aku, turun. Lalu diturunkan Sayyidina Muawiyah, dia lari balik. Pakai baju biasa. Pergi naik kaldai, pergi jumpa Umar. Sampai-sampai, ya Amir Mukminin, la tas'alni, jangan tanya aku, dia kata. Jangan tanya aku. Umar kata nak tanya apa? Belum sempat lagi aku turun. Belum sempat lagi nak cakap. Dah, tadi kamu nampak aku naik orang usung. Kemudian pakai baju hebat-hebat. Bukan apa, ada gubernur daripada Rom nak mai. Jadi aku nak tunjuk dekat dia. Gubernur di Damsyik. Bawah kepimpinan Sayyidina Umar. Hebat, pakai baju cantik. Naik ni orang usung. Apa kata Sayyidina Umar 2 patah ya? Wahai Muawiyah, dunia ni nak buat apa, buatlah. Tapi ingat, kamu akan ditanya oleh Allah di akhirat. Bang, dunia nak buat apa, buat bang. Kakak nak buat apa, buatlah. Nak main mengaji boleh, tak mau mengaji boleh, nak duduk dengan orang baik boleh, nak tak mau baik boleh, nak buat jahat pun boleh. Tapi ingat, esok Allah tanya kita. Wa khifum innahum mas'ul. Bila kata macam tu, terus Sayyidina Muawiyah, dia turun, dia letak pipi di atas pasir. Lalu dia kata, Pak, wahai Amirul Mukminin, ucapan kamu, sesungguhnya pasir ini lebih mulia daripada muka dan pipiku ini. Sebab tu tuan-tuan, Sayyidina Umar ni hebat. Kerana apa hebat? Kerana tangisan dia. Selalu menangis. Dia duduk, sampai nampak lorah ayak mata ni, teriak. Kita ada tak tuan-tuan duduk seorang teriak? Mati ada tak? Ada, tengok Rahmat Hindustan. Sebab tu abang, kita ni dah umur 40 lah. Apa kelebihan ibadat kita yang kita ada? Tak nak tanya. Kita ada 60 dah. Nabi pun umur 63 lah. Apa kelebihan yang kita ada? Kalau ada dalam hati aku sayang Nabi, ya, jadilah. Ataupun yang kedua, aku sentiasa menangis, ya Allah. Aku ibadat ni tak banyak, tapi aku sentiasa teriak, ya Allah. Jadilah sebagai bekal kita. Sayyidina Umar sentiasa menangis, tuan-tuan. Dijamin syurga. Di saat dia nak mati, tuan-tuan tengok. Ketika dia, tuan-tuan, sembahyang subuh, dia jadi imam. Pemimpin hebat, jadi imam ni sembahyang. Ketika sembahyang, tuan-tuan, tiba-tiba tengah sujud, datang Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah ni sangat diraikan oleh orang Syiah. Kubur dia ada di Baghdad. Mereka buat satu monumen yang cukup hebat. Sedangkan dia membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika tengah sujud, Abu Lu'lu'ah datang tikam daripada belakang ni, tembus tuan-tuan. Hebat Sayyidina Umar, kena tikam ni, dia tak rasa. Tengah semayang. Itu maksud dia hati dia dengan Allah. Tengah semayang, tembus ni. Boleh duk angkat, duduk, tahiyat ni. Hebat tak? Ketika darah tu ni keluar ni. Terburai perut dia ni. Bila terburai tuan-tuan, darah keluar, akhirnya jatuh. Bila jatuh, datang Sayyidina Ali.
Abu Bakar. Sayyidina Umar kata, wahai Ali, kenapa dengan aku? Sayyidina Ali kata apa? Wahai Amir Mukminin, sebenarnya kamu telah ditikam. Siapa yang tikam aku? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka kata Sayyidina Umar, sesungguhnya benarlah janji Rasulullah bahawa aku akan mati dibunuh. Lalu dia kata, wahai Ali, tak adakah minuman aku terlalu dahaga? Ataupun dia tanya, Zengah kata, tidakkah aku telah selesai solat? Maka Sayyidina Ali kata, belum. Selesaikan solat aku, dia kata. Tuan-tuan bayang tengok. Masa tu dia pun nak cabut ni. Nak cabut pedang. Dia kata, selesaikan solat aku. Masa solat, cabut. Lalu Sayyidina Umar nak habiskan sembahyangnya. Dia pun nak cabut, tuan-tuan. Dia cabut, dia pun cabut. Tak terasa. Cabut pedang di perut tu. Kita nyamuk ketit. Garu sampai batai. Tu pun dia rasa ni, aku ni jamin syurga ni. Ya Allah. Sayyidina Umar ni duduk semayang, cabut pedang ni tak rasa. Sebab apa? Hati dia dengan Allah. Kita nak lahir hati dengan Allah ni macam mana? Orang yang sentiasa menangis ingat Allah. Hati dia akan dekat dengan Allah. Kan ni, cabut tak terasa. Bila terasa terburai. Bila terburai, jatuh tuan-tuan. Dia kata, Ali, aku terlalu dahaga. Kata Ali, tak ada lagi minuman, wahai Amir Mukminin. Apa yang ada? Ada segelas susu kambing. Lalu diberi, kata dalam sirah, dia minum tuan-tuan. Susu itu keluar melalui perutnya. Keluar ni. Sebab terburai. Akhirnya dia mati tuan-tuan dalam mihrab Nabi SAW. Kita agak-agak boleh mati dalam mihrab Nabi tak? Kalau masjid pun tak pernah main. Kan? Boleh mati dalam mihrab masjid tak? Tapi yang ada ni semua main masjid lah, alhamdulillah. Kan? Ni mati dalam mihrab Nabi. Tuan-tuan bayang tengok. Dia disebut sebagai syahid mihrab. Dia disebut sebagai Al-Faruq yang membezakan benar dan salah. Dia juga disebut sebagai pendahulu wahyu. Sebelum wahyu turun, pendapat Sayyidina Umar sama dengan wahyu. Itu hebat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia selalu menangis tuan-tuan bila ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat yang baik. Yang ketiga, sahabat yang baik tuan-tuan adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Kenapa Sayyidina Uthman bin Affan jadi sahabat Nabi yang paling baik? Kerana dia banyak infak. Banyak sedekah. Kalau tuan-tuan nak tahu, kalau pergi depan Mekah, depan Kaabah tu, depan Masjid Haram, ada satu tuan-tuan nama Abrosh. Abrosh itu adalah wakaf Sayyidina Uthman bin Affan. Sampai sekarang ni tuan-tuan, itulah aset dia. Dan digunakan untuk Sayyidina Uthman sampai sekarang. Saya nak tanyalah abang-abang, pakcik-pakcik, manakah harta kita yang kita boleh guna untuk masa mati kita, ada tak? Ada tak? Kokoklah kita wakaf satu tanah ke untuk orang mengaji, ada tak? Ada tak? Kokoklah kita beli tanah wakaf ke, ada tak? Ada tak? Tanya. Kalau ada, alhamdulillah. Kok tak ada kot. Ada jadilah. Ada orang buat wakaf, kita buat wakaf. Ada orang nak apa? Contohnya ada orang mengaji apa? Mengaji Quran, hafal Quran. Kita boleh tajar tuan-tuan. Saya tahu orang duk merebut ni kaya-kaya semua. Tidak, tak ada. Saya tengok main tadi semua BMW. Alhamdulillah. Sebab tu saya nak bagi tahu, bang, kakak, rezeki kita takkan ke mana. Tapi kalau rezeki kita untuk buat benda baik, itu bekal kita di akhirat. Sebab tu ingat, Sayyidina Uthman ni banyak infak. Infak sungguh. Dan alhamdulillah, ketika masa hidup dia tuan-tuan, dia telah membeli satu telaga yang dibuat oleh Yahudi di Gali. Macam mana? Dia beli tuan-tuan, pada setiap hari Rabu dan Khamis, dia bagi free. Akhirnya Yahudi tu jual tuan-tuan kerana taktik perniagaan Sayyidina Umar. Dan telaga tu tuan-tuan masih ada di Madinah dan ayaknya masih diguna. Tuan-tuan bayang, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Osman ni dah mati lama dah. Tetapi estate dia sampai sekarang dia dapat bekal lagi. Saya nak tanya, apa yang ada untuk kita bekal di akhirat esok? Itu Sayyidina Osman. Yang ketiga, Sayyidina Bilal. Yang keempat, masuk mereka faham lah tu. Sajalah buat bagi langkau. Bagi lambat. Yang keempat ialah Sayyidina Bilal. Kenapa Sayyidina Bilal, tuan-tuan, dia jamin syurga? Kerana wuduknya. Ingat tak? Ketika Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit, tiba-tiba Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah. Bila turun, Nabi kata, wahai Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Apa amalan kamu? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku tak ada apa amalan. Tapi aku akan ambil wuduk. Wuduk aku daripada subuh akan tahan sampai maghrib. Dan aku ambil pula maghrib, akan tahan sampai subuh.
maka aku akan bersolat setiap kali ambil wuduk. Solat wuduk. Nabi kata, oleh kerana kamu menjaga wuduk, maka aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Masya Allah. Kita wuduk, kita ada tak dalam ni? Siapa dalam ni yang masih ada lagi wuduk? Cuba angkat tangan, jangan malu. Angkat tengok. Seorang, dua, tiga. Yang lain semua kentut dah. No? Sebab tu kalau boleh, kita ambil lah kurang-kurangnya. Ada wuduk pun jadilah. Sebab bila ada wuduk, syaitan tak akan ganggu kita. Hati kita ni tenang. Dan satu lagi saya cerita tuan-tuan, walaupun orang hentam saya dalam YouTube, di antaranya ada seorang ustaz lah hentam saya. Dia kata apa ambil wuduk tu sejam. Bukan sejam. Sebenarnya yang berlakunya macam ni. Satu hari tuan-tuan, saya ada di satu tempat. Saya duduk mengaji lagi masa tu. Saya ambil wuduk. Tengah duk ambil wuduk, ada seorang syekh nama Azharuddin. Ni tak bohongnya. Tengah duk ambil wuduk tu, dia tepuk saya. Dia tepuk, saya tengok dia, saya buat tak tahu lah, saya ambil juga. Elok ambil, saya pergi sembahyang. Usalli sunatan duha, masa tu dia sembahyang sunat duha. Allah, dia tepuk. Dia tepuk terus saya kali, tengah sembahyang, berhenti. Sebab orang tepuk. Limadha ya syekh? Rahmaratan ukhra. Dia kata, pergi sekali lagi, ta'khul wuduk, pergi ambil wuduk. Rupanya dia tengok saya ambil wuduk tak betul. Saya kata, ya Allah, pasal apa ni? Tadi dah ambil lah, katalah 5 minit. Patah pula pergi ambil wuduk. Dia tengok saya. Saya pun, bila dia tengok, kita buatlah lambat. Lambat tu taklah sampai ambil sampai setengah jam. Taklah, lambat lah, maksudnya 3-4 minit. Tapi daripada tadi tu dah 5 minit dah. Pergi sembahyang, maksud dah, okey lambat lah. Dia tengok lambat. Kumuk pun. Kan? Taklah, taklah. Habis apa semua, pergi. Usalli, dia tepuk. Saya kata, ya syekh, limadha? Maratan ukhra. Sekali lagi. Ta'khul wuduk. Pergi ambil wuduk. Pasal apa pula dah? Saya pun pergi ambil juga. Pergi ambil kan. Dia tengok kita buat lambat. Tadi dah 5 minit dah. Ni campur lagi. 15 minit dah. Betul tak? Dekat 20 minit dah. Ambil. Ambil. Pergi. Usul. Dia tepuk kali lagi. Maratan ukhra. Dia ni nak kena tumbuk dengan aku dah ni. Apa silap? Saya pun pergi. Pipi dia tak duduk di tepi saya. Dia duduk di belakang. Tengah duk ambil wuduk tu, dia main bisik kat telinga. Ya akhi tad'u ila Allah. Doalah kepada Allah, dia kata. Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah suratan amalan tangan kananku, ya Allah. Bila dia sebut tu saya teriak. Teriak saya. Ni doa ni, bagilah suratan amalan tangan kananku, ya Allah. Tengah duk basuh tu dia bisik. Teriak saya. Sebab faham. Tuan-tuan, dia doa Arab lah. Jadi menatang apa doa ni? Ni faham. Ya Allah, bagilah suratan amalan tangan kananku, ya Allah. Sambil duk basuh tu teriak. Ayak mata bercampur dengan ayak wuduk. Basuh belah kiri pula. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali. Janganlah bagi suratan amalan tangan kiriku, ya Allah. Kalau kita doa macam ni, agak-agak Allah nak bagilah doa. Nak ampun, nak terima lah doa kita. InsyaAllah kono. Bayang, satu hari tuan-tuan, 5 waktu kita buat, 5 kali wuduk. Takkan Tuhan nak masukkan, nak bagi suratan amalan tangan kiri kot. Kan? Harap-harap. Sebab ni semua Allah punya. Ni, bila doa belah kiri tu, teriak tuan-tuan. Bercampur dengan ayak mata. Dah habis basuh tu, dia bisik doa. Ya Allah, kegugurkanlah dosa-dosa mulutku, ya Allah. Daripada apa yang aku cakap, benda yang tak elok. Ambil duk basuh tu, ambil duk teriak. Basuh muka. Yang ni ya, saya nak ambil benda yang wajib lah. Bila basuh muka, yang tu dia doa panjang. Allahumma bayyiz wajhi binurika yauma tabyaju wujuh awliyaika wala tusawwiz wajhi bizulumatika yauma tasyadu a'daika. Ya Allah, kau putihlah, Allah membayyi wajhi binurika. Allah, ya Allah, kau putihlah wajahku dengan nurmu seperti mana putih akan aulia-auliamu. Ya Allah, jangan kau gelapkan mukaku dengan kegelapan seperti mana gelapnya muka akan musuh-musuhmu. Saya basuh muka tu, ayak mata mengalir, teriak. Basuh muka. Tuan-tuan, basuh muka ada doa tak? Sambil duk kalih kat member. Okok ada, okok. Ni kita ada ceramah tak? Ada. Lepas ceramah ada makan tak? Oh, ada. Ada makan tak lepas ceramah? Ada, alhamdulillah. Dan ni sambil basuh muka duk bersembang. Ni doa. Ya Allah, kau putihkan mukaku dengan cahayamu seperti mana putihnya akan auliamu. Jangan kau gelapkan mukaku seperti mana gelap akan muka musuh-musuhmu.
Tuan. Sambil basuh tu teriak. Kemudian basuh tangan, dia bagi doa jadilah. Kemudian basuh kepala. Basuh kepala. Kita ambil benda yang penting ni. Bila basuh kepala, dia bisik kat telinga. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, bagilah aku faham agama, ya Allah. Bagi aku faham Quran, bagi aku jadi orang yang soleh, ya Allah. Kita ada doa tak ni? Tak ada tu. Basuh tu doa lah, tak boleh bahasa Arab Melayu. Ya Allah, bagilah aku faham agama ni, mengaji ceramah lama dah, duk bengong-bengong ni. Doa, sebab doa ni senjata orang beriman. Doa ni, ya Allah bagi aku faham Quran. Nak faham Quran kena mengaji kak. Bukan boleh baca dia. Kena mengaji, tengok tafsir, kena berguru. Jangan kata aku pandai dah mengaji Quran. Tak, pandai pun kena tengok makhraj yang keluar. Ni, kena tengok tok guru. Sebab mengaji Quran ni kena berguru. Kena sebut, guru kena tengok. Bila tengok berguru tu, tuan-tuan, nak faham, kita kena doa supaya Allah bagi kita faham Quran. Kemudian jadi orang yang soleh. Bila basuh tu teriak. Kemudian dah habis basuh telinga apa doa kan, lepas tu kaki. Dia ambil benda yang penting, kaki. Dia bisik, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetaplah tapak kakiku ni di atas titi sirat, ya Allah. Basuh kaki tu, dia sebut, kita teriak. Habis-habis tengok waktu kita ambil mula tu yang ambil sampai dekat 40 minit, dekat sejam. Daripada hak mula tu, duk ulang-ulang tu, jadi panjang. Baru pergi semayang. Usalli. Allah tu, tak fikir dia adalah. Angkat-angkat takbir. Ya Allah, sedapnya semayangku. Pasal apa sedap? Kerana wudu. Sedap semayang. Nak cerita sedap, tak tahu. Makcik pernah makan tak? Pernah makan tak buah pelam? Pelam pernah makan kan? Buah pelam tu kalau kita ambil, saya dah ceritakan, ambil buah pelam tu. Pelam yang paling sedap ialah pelam harum manis. Sebab masak. Jangan ambil itu. Ambil pelam telur. Dia besar ni ya. Kupas kulit. Kupas kulit dah semua. Dia isi dia putih betul tak? Ini analogi. Isi dia putih. Kemudian cari kuah rojak Mak B. Analogi. Ambil kuah rojak tu, kan, Mak baju tu. Beli kacang bubuh di atas. Lepas tu potong ni. Buah pelam tadi, belah jadi 6. Ambil satu jorong. Kemudian cicah dekat kuah rojak Mak B. Ini analogi. Cocok bagi besari tu. Kemudian tunjuk dekat tuan-tuan. Kemudian buh dalam mulut. Telai yak liok dah tengok. Pasal apa kakak, makcik, abang telai yak liok? Sebab kita pernah makan buah tersebut. Macam tu ibadat. Orang yang pernah buat, nak cerita tak reti bila dia pernah buat. Analogi je dah. Contohnya, kita pergi semayang. Kita ni selalu semayang. Kita pergi rumah orang. Tengok-tengok, masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita rasa macam mana? Tengok-tengok, dia duduk tengok TV, buat tak tahu ya. Kita, ya Allah, nak habaq, takut nampak macam alim sangat. Kan? Lah macam mana ni? Ataupun kita, biar biar, ataupun mampus biar, kita balik qada, maksud dia iman kita tak ada. Tapi kalau kita, ya Allah, macam mana nak habaq ni? Kalau ke habaq nampak alim, kita tandas mana? Kita pergi tandas ambil wuduk, semayang tak mana-mana. Maksud dia kita ada iman. Kemanisan itu, orang yang pernah buat. Sebab tu tuan-tuan, ni, ambil wuduk tu dah habis siap, semayang tu sedap. Nak cerita tak reti. Allahu Akbar, rasa sedap. Ya Allah, sedapnya rasa. Sebab apa? Sebab wuduk. Wuduk inilah yang menyebabkan Saidina Bilal masuk syurga. Kerana kehebatan wuduk. Sebab tu abang-abang, pakcik yang dikasih, Bilal ni hebat tak hebat, walaupun dia kata ini hadis tak apa, cerita yang tak berapa mutawatir. Tapi saya nak ambil cerita ni, banyak orang cerita, di antaranya Ustaz Jasuki cerita. Bilal ni duduk di Damsyik. Kubur ni ada di Damsyik. Saya pernah pergi Syria. Ni saya nak pergi Syria bulan ni, bulan Julai ni. Dengan Anas Al-Arabi, anak kepada Datuk Alim. Nak pergi tengok apa yang berlaku di Aleppo. Bantuan macam mana. Dan Alhamdulillah kami juga akan melancarkan kutipan derma itu dengan naik kapal. Sebab tu makcik-makcik lamalah duduk kat Sungai Petani ni. Jom naik kapal pula. Naik kapal dengan saya, tuan-tuan akan dengar sentuhan kalbu tu dalam kapal. Jadi tak boleh lari. Saya kata teriak. Tak teriak, aku buang dalam laut. Sebab kami akan bersama, saya dengan kumpulan Hijaz. Selama 4 hari 3 malam. InsyaAllah bulan September. Nanti jomlah. Kebanyakan kalau orang yang pi nanti, kami bersama dengan Mapim nanti. Tak mai dalam 2,000 lebih ya. Kalau duit adalah, jom lah.
Bersama dengan MAPIM, kita akan kutip derma, dan insya-Allah daripada derma tu nak bawa pergi Syria. Di Syria ada kubur Bilal bin Rabah. Satu hari Bilal bermimpi. Nabi kata, "Wahai Bilal, kamu tak rindu aku kah?" Bila sebut macam tu, Bilal menangis. Terus dia ambil kenderaan, tuan-tuan, naik kuda ke naik apa, terus datang. Masa tu dikatakan zaman Saidina Umar Al-Khattab. Sampai-sampai, tuan-tuan, disambut oleh Saidina Umar. Saidina Umar ni, tuan-tuan, sambut Bilal. Bilal ni bukan Amir Mukminin. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut dah. Dia jamin syurga kerana tapak kaki dia didengar oleh Nabi SAW. Bila sampai tu, dikatakan masa tu masuk waktu Zuhur. Bilal kata, Amir Mukminin Saidina Umar kata, "Wahai Bilal, sekarang dah masuk waktu Zuhur. Silalah azan." Bilal kata apa? "Aku bukan muazzin kamu, wahai Amir Mukminin. Aku muazzin Rasulullah. Aku tak nak azan." Tak nak azan. Tiba-tiba datang dua cucu Nabi. Namanya Al-Hasan dan Al-Husin. Bukan Hasan Husin. Al-Hasan, Al-Husin. Al-Hasan daripada pusat naik ke atas. Muka macam muka Nabi. Bentuk badan macam bentuk Nabi. Dan satu lagi, tuan-tuan, muka macam muka Nabi, nama Husam bin Abbas. Kubur dia ada di Bukhara. Husam bin Abbas. Muka dia lebih kurang macam muka Nabi. Hasan daripada pusat naik ke atas macam muka Nabi. Husin pula daripada pusat sampai ke bawah macam Nabi bila jalan. Lalu bila Hasan ni pegang belah kanan, Husin belah kiri. Hasan tarik. "Pakcik Bilal, lama tak dengar, naiklah." Tiba-tiba dia tengok-tengok Hasan, muka macam muka Nabi. Dia kata, "Wahai Umar, kalau yang suruh ini bukan cucu Nabi, aku tak naik. Tapi yang suruh ni cucu Nabi, aku ingat macam Nabi suruh sebab muka macam muka Nabi." Maka Bilal pun naik. Naiklah di tempat yang tinggi sikit lah. Menara tu. Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah tu lari semua. Masuk dalam masjid, tuan-tuan. Menangis, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Makcik, kerana ingat suasana dengan Nabi. Saidina Umar paling menangis. Dia teriak. Bila terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua teriak. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Bilal azan. Bukan sedap sangat. Suara dia biasa aja. Tapi azan dia bergegar arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Penduduk Madinah masuk semua. Semua teriak. Teringat memori bersama Nabi. Tiba-tiba Bilal sebut, asyhadu anna Muhammad. Bilal tak boleh sebut. Tiba-tiba Bilal menangis. Jatuh pingsan. Saidina Umar naik. Bilal habiskan. Bilal jaga. Dia kata, macam mana nak habiskan, aku nak sebut Muhammad. Ketika aku nak sebut Muhammad, aku nampak Saidina Rasulullah keluar daripada rumahnya, masuk ke dalam masjid, menanti aku untuk sembahyang bersama-sama. Aku rindu kepada Rasulullah. Menangis Saidina Umar. Bang, kakak, itulah Bilal bin Rabah yang jamin syurga. Kita, Allah, rindu Nabi pun tak ada. Macam mana nak jamin syurga Allah? Sebab tu hari ni, tuan-tuan, yang saya cerita ni untuk lahir sahabat-sahabat macam ni. Kawan-kawannya ada yang cinta rindu Rasulullah pun Nabi. Ada yang selalu menangis pun jadilah. Ada yang ketiga seperti mana Sayyidina Osman yang selalu infak menjadilah. Yang keempat seperti mana Bilal yang selalu apa? Yang selalu ambil wudu, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sampai pukul apa saya? Pukul apa? Pukul 8, agak-agak betul lah. 5.30 kita berhenti, insyaAllah. 6.30. Boleh? Ada menatang apa? Masuk live ni, daripada gelak aku tadi. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalau bolehlah kita abang-abang ni, kita tak boleh ambil wuduk tak sempurna. Kalau boleh kita jadi azan, muazzin menjadilah. Kerana orang yang muazzin ni esok dibangun di padang mahsyar, tengkok kita akan panjang. Dan orang yang selalu muazzin, tuan-tuan, mudah untuk menyebut kalimah Allah ketika mati nanti. Saya ada bukti dah. Tak silap saya 5 tahun lepas, ada seorang nama, lupa dah nama ada orang kampung saya. Hamid, nama Hamid. Dia ni hidup dia, mesti pi surau akan azan. Azan ni tak sedap. Tapi ada lunaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada tunan, tune tu. Sedap. Ada orang azan juga. Tapi haram tak sedap.
Tapi dia ni suara tak sedap, tapi tune dia tu. Saya baru balik Aceh. Rupanya saya di Aceh famous tuan-tuan. Tuan-tuan yang ingat di Malaysia ya, Aceh pun terkenal. Sampai-sampai pakat kalut. Pak Ustaz, boleh foto-foto. Saya kata, kenapa foto? Bapak Ustaz famous dalam YouTube. Saya kata, YouTube tu benda apa? Saya kata, kontrol lah kan. Rupanya YouTube. Dalam YouTube. Famous saya di Aceh. Alhamdulillah. Kuliah Maghrib, kuliah Aisyah, kuliah subuh. Kuliah subuh tu 5,000 orang. Sebab tu bumi Aceh ni bumi berkat. Tuan-tuan, tak ada perempuan tak pakai tudung. Berkat. Kuliah subuh di atas membar masjid. Macam khutbah Jumaat tu. Depa azan. Saya tegak. Saya kata, bapak orang Aceh ni banyak ilmu. Tetapi ilmunya kadang-kadang silap di amal. Saya kata, bapak, tadi muazzinnya azan enggak betul, saya kata. Ada seorang, enggak betul Pak Ustaz. Kenapa? Tapi dengarnya sedap. Saya kata, enggak betul. As-salatu khairum minan naum. Dengarnya sedap, betul tak? Betul. Tapi mana yang silap? Maknanya silap. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Tu bakal tidur habis. Saya kata, itu yang bapak yang datang ni semuanya tua-tua. Yang mudanya tidur. Kerana azannya enggak betul. Lepas tu ada seorang tanya, yang betulnya macam mana? Macam ini. Nadanya rendah, saya kata. As-salatu khairum minan naum. Naum tu kuat sikit. Terkejut kakak. Nasib tak lemah jantung. Dia berkata, macam itu ya Pak Ustaz. Kalau macam itu semua datang Pak Ustaz, tapi dengan cangkul, dengan kayu semua datang. Saya kata, itu ya betul. Tapi enggak datang juga buat macam ni, saya kata. Saya ceramah. Artinya buat macam mana? Yang ni mesti datang. Sebelum azan tu tarik nafas. Dia kata, tarik nafas macam mana? Woi! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi! Allahu Akbar. Dia berkata, Pak Ustaz, ini muazzinnya mesti mati, Pak. Nampak nak lena merapu. Dalam duk ceramah ni pun dia lena juga. Aku geram dia lah. Tu yang merapu sikit, dia minta maaf lah. Tak mana api dah tadi. Lupa lah. Sebab tu Bilal kan. Bilal kan mana lupa dah, pi merata hilang dah. Tak mana Syekh? Pun lupa juga. Tak mana tajuk. Tak mana? Apa? Pak Hamid. Mak tu betul. Saja-saja nak bagi lupa, kokot lah kan. Pak Hamid tadi tu. Pak Hamid tadi. Pak Hamid ni dia selalu azan. Azan ni tak bersedap, tapi ada tune dia. Satu hari tuan-tuan dia kayu bersekat. Dia lawan arus. Sebab waktu subuh tak ada lampu. Jadi kalau ikut arus, orang hentam dia tak nampak. Jadi kalau kereta mai ikut tu, dia mai ikut ni tepi. Rupanya yang tu pun kereta hentam juga. Keadaan sampai dekat surau, kena hentam. Jatuhlah longkang. Longkang tu 5 kaki. Hari tu azan subuh tak dengar suara dia. Orang duk kata, pasal apa tak dengar suara Pak Hamid ni? Pagi tu dia cari, tak jumpa. Dia tak sedang duduk dalam tu. Dalam apa nama longkang tu. Lain kali dia sedang sendiri. Oi! Lain kali, Allahu Akbar Allah. Luar Pak Hamid. Azan lah longkang tu kan. Sebab suara dia selalu orang dengar. Jadi orang tahu, Pak Hamid lah pasal azan. Pi angkat patah kaki. Patah kaki, pi hospital Sebarang Jaya. Doktor operate, dia tua dah 68 dah. Doktor kata, Pak Hamid ni kita bubur besi. Dia kata apa? Sabar doktor, buat berat dalam kubur. Buat berat dalam kubur. Macam dia rasa dia nanti. Jadi doktor kata, macam mana? Betul doktor, bungkus-bungkus balik lah. Nanti kami pergi berubat bomah kampung. Jadi bungkus-bungkus balik sampai di rumah. Dia masih bercakap ni. Dia bak kat anak dia. Pergi panggil orang surau. Terus mereka baca Yasin. Dia. Aku ni nak mati dah. Tengok. Kelebihan orang azan. Panggil, kami pun baca lah. Kami baca, dia baca.
Elok dekat separuh, dia habaq kat. Ada seorang ustaz. Ustaz Mazat. Tolong ajak dekat telinga saya, la ilaha illallah. Ustaz tu pergi. Pasal apa? Dah ajak. Jadi dia ajak. La ilaha illallah. Dia pun, la ilaha illallah. Mati, tuan-tuan. Mati. Dia mati dengan kalimah Allah. Dia mati macam mana, macam orang tahu. Sebab apa, tuan-tuan? Kelebihan muazzin. Tuan-tuan. Makcik jangan pula. Lagi pakat berebut, masjid merebut pula. Tapi, bagi aku pula. Makcik jangan. Pakcik rebutlah, tuan-tuan. Kalau tak boleh azan pun, iqamat pun jadilah. Kita sebelum nak sembahyang kan, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kelebihan, tuan-tuan. Sebab tu Bilal ni, tuan-tuan, hebat dia. Kerana wuduknya dan muazzinnya. Itu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhum. Yang kelima. Betul tak? Yang kelima. Yang kelima, kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Cukuplah setakat tu. Sebab saya ada program lagi lepas ni. Saya pun ucap terima kasih kepada Datuk yang sudah semput. Kira mai tu kira okey lah. Kalau nak ikut. Saya baru balik daripada Uzbek. Baru 3 hari. Daripada Uzbek tu naik flight terus pergi tu. Pasir Putih. Kerana ada forum dengan Syamsul Debat. Sebab tu Anas Arabi, dia kawan baik pada Syamsul Debat. Apa kata kita buat forum di sini dengan dia? Mau tak? Jangan ke mana-mana, tunggu kami nanti. Kita buat di sini kan? Sebab alhamdulillah tuan-tuan, yang main malam tu 5,000 orang. 5,000 orang buat forum, dirakam oleh TV Al-Hijrah. Nanti saya akan keluar TV. Tajuk dia ialah Syamsul Khairi. Program saya di TV Al-Hijrah nanti. Jadi jangan lupalah. 2 minggu lagi. TV Al-Hijrah, program saya dengan Syamsul Debat, Syamsul Khairi. Malam tu alhamdulillah ramai orang. Kita buat di Sekolah Kebangsaan Seri Aman di Pasir Putih. Alhamdulillah semua datang, tak kira mana parti, semua bersama-sama. Dan menangis mereka, tuan-tuan, bila dengar cerita saya. Sebab apa? Kita nak supaya menyucikan hati untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tuan-tuan, saya yang ceramah ni lah sama-sama. Sebab semua pun dah 50 lah. Nak berempak je muda tu. Ada anak tak? Anak tu bini aku sebelah tu. Sebab saya ada anak, boleh bagi anak saya. Pandai lapik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, insya-Allah kita sambunglah pada masa. Bagi banyak pun tak jadi kalau tak amal. Kurang-kurangnya kita dalam wuduk biasa pun jadilah. Ataupun duduk selalu menangis. Dan selalulah ingat Nabi SAW. Bila ingat apa nak buat? Man salla alayya salatan sallallahu alaiha asyra. Selawat banyak-banyak. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan satu lagi, kita Mat'am ni, saya di antara orang yang menjadi orang panggil macam duta. InsyaAllah kita ada buffet Ramadan. Harga sebenarnya ialah RM49. Tapi untuk hari ni, RM45 je. Siapa yang daftar hari ni, 100 orang aja. No? Datuk, 100 orang, kita akan bagi satu lagi voucher specialnya. Makan nasi mandi. Tapi bukan makan dalam talam. Buffet 70 makanan. Sebanyak RM45 seorang. Dengan tu specialnya voucher. Siapa nak boleh daftar. Kita buka buku tu. Untuk ni, RM45 ni. Dan satu lagi, pada bulan September ni, siapa yang nak pergi dengan saya, dengan juga kumpulan Hijaz, kami akan naik daripada Pulau Pinang ke Karabi, ke Phuket. Dalam program memungut derma untuk Syria. Mereka memerlukan ambulan, mereka memerlukan masjid. Dan nak beritahu, Masjid Umawi, ingat tak? Masjid Umawi yang disebut oleh Nabi, akan turun Nabi Isa di satu masjid nama Umawi. Dan masjid itu, tuan-tuan, telah ditembak oleh Bashar al-Assad. Sekarang menara tu hancur. Tak boleh sembahyang dah. Dikatakan Nabi Isa akan turun, tolak Imam Mahdi untuk jadi imam dalam masjid tu. Tapi masjid tu hancur. Dan dalam masjid tu ada kepala Saidina Nabi Zakaria AS. Hancur. Dan kami nak pergi sana. Contoh untuk bantu mereka. Kalau tuan-tuan nak, kan ada duit, jomlah bersama saya dengan Hijaz, dengan geng Mapim. Kita akan naik kapal sambil duduk berhibur, kemudian kita akan menderma kepada Syria. Harga dia 2,000 lebih tak silap pun, ataupun lebih nanti lah. Pada bulan September nanti, boleh tengok brosur nanti ada di sini. Dan kita akan war-warkan dalam Facebook.
Terima kasih banyak-banyak. Dua rangkap pantun pergi ke Dubai membeli meruku kakak. Bye-bye. Tuan-tuan semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.